Anak Bagri Betong. Terima kasih Puan Jadi Ketua. Ada pantun pekebun kecil tabah bekerja walau hasil kurang lumayan. MSPO kita perkemas bersama. Soalan 8 mohon jawapan. Okey, terima kasih Puan yang YB dan Tuan yang dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pelaksanaan pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO 2.0 telah bermula pada 1 Januari 2025 dan meliputi kategori seperti berkebun kecil bersendirian PKP, berkebun kecil tersusun PKT serta ladang komersial. Sehingga 31 Ogos 2025, jumlah kawasan bertanam yang dipersetujukan dengan MSPO untuk PKP adalah sebanyak 754,822,28 hektar bersamaan dengan 92,2%. Manakala PKT sebanyak 399,310,8 hektar bersamaan dengan 60,11%. Untuk ladang komersial sebanyak 3,777,039,92 hektar telah dipersetujukan dengan MSPO, yaitu bersamaan dengan 96,22%. Pensetujuan MSPO memainkan peranan penting dalam membantu Malaysia memenuhi keperluan European Union Deforestation Free Regulation UDR. Hal ini disokong melalui penanda aras oleh European Forest Institute EFI yang telah mengesahkan bahawa pensetujuan MSPO 2.0 adalah sejajar dengan keperluan UDR. MSPO 2.0 telah memperkenalkan syarat yang lebih ketat termasuk tarikh akhir penyahutanan pada 31 Disember 2019. Keperluan kebolehjejakan rantaian bekalan serta aspek tapi urus sosial dan alam sekitar yang lebih menyeluruh. Penambahbaikan MSPO 2.0 juga memperluaskan skop pensijilan kepada keseluruhan rantaian bekalan sawit negara termasuk fasiliti pemprosesan dan peniaga sawit. Selain itu, sistem e-MSPO turut dibangunkan sebagai platform digital untuk menguruskan data dan keseluruhan proses pensijilan MSPO termasuk pengauditan serta kebolehjejakan produk Mampan. Pada masa yang sama, Kementerian juga sedang membangunkan sistem bersepadu, yaitu sistem kebolehjejakan nasional SKN komoditi sawit yang membolehkan penjejakan dalam seluruh rantaian bekalan sawit negara dengan mengintegrasikan sistem yang sedia ada seperti Sawit Intelligent Management System SIMS bagi maklumat kebolehjejakan, jol sawit bagi jol lokasi dan peta poligon kebun, ladang dan e-MSPO. Bagi data pensijilan Mampan, SKN akan berfungsi sebagai pusat sehenti one stop center bagi menyokong pematuhan kepada peraturan seperti UDR serta keperluan kemampanan global pada masa depan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pengiktirafan pensijilan MSPO di peringkat antarabangsa juga memainkan peranan penting dalam membantu Malaysia memenuhi keperluan UDR. Semasa lawatan rasmi Pesuruhjaya Eropah bagi alam sekitar, daya tahan air dan ekonomi kitaran berdaya saing, Jessica Roswell ke Kampung Sungai Juda dan Palm Oil Experience Center di Pulau Keri pada 5 September 2025, beliau meninjau pelaksanaan amalan kemampanan melalui pensijilan MSPO dan menyatakan penghargaan terhadap usaha Malaysia menyelaraskan pensijilan dengan keperluan UDR. EU turut mengaku terima atau dengan izin acknowledge MSPO sebagai skim pensijilan kemampanan yang sahih dengan sistem kebolehjejakan digital bertaraf tinggi yang memudahkan pengendali mematuhi UDR dan memastikan minyak sawit Malaysia diimport secara sah dan bebas daripada penebangan hutan. Last point, kesimpulannya entiti yang telah dipersetujukan dengan MSPO berada pada landasan yang kukuh untuk mematuhi kehendak UDR. Pendekatan inklusif MSPO turut memastikan berkebun kecil terus terpelihara dalam rantaian nilai bekalan global. Ini menunjukkan bahawa industri sawit Malaysia bukan sahaja menepati piawaian kemampanan antarabangsa, malah turut menyokong kesejahteraan komuniti tempatan yang bergantung kepada komoditi ini. Sekian, terima kasih. Betong. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Pelaksanaan peraturan produk bebas penebangan hutan UDR ni yang dikenakan oleh Kesatuan Eropah ini telah membantutkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk membantu masyarakat di luar bandar bagi membangunkan tanah-tanah hak adat Bumiputera ataupun NCR dengan pelbagai aktiviti ekonomi dan tanaman komoditi yang dapat
meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah langkah rundingan diplomatik ataupun rayuan rasmi yang telah dibuat oleh Kerajaan Malaysia kepada Kesatuan Eropah bagi memastikan tanah NCR ini ataupun hak adat Bumi Putera di Sarawak dikecualikan daripada penguatkuasaan EUDR, dan keduanya apakah langkah-langkah intervensi dan bentuk sokongan kewangan ataupun teknikal yang disediakan oleh kementerian bagi kita membantu sekiranya ada kebun kecil yang masih menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan persijilan MSPO 2.0. Terima kasih. Ya, untuk menjawab soalan daripada yang berhormat Petung, yang pertama mengenai ini NCR ni, isu NCR ni sebenarnya dia berkait rapat dengan prinsip di bawah EUDR ni untuk memastikan pemilikan tanah yang sah, legitimate land title bagi pelaksanaan aktiviti belakangan termasuk kepada berkebun kecil. Yang masalah dekat sini kerana kebanyakan NCR ni dia tak ada dokumen, okay, yang seperti mana yang grant seperti yang sistem tanah yang lain. So oleh demikian kita nak menghadapi yang isu ni kena melalui langkah secara G2G di mana Kerajaan Sarawak dan juga kerajaan yang Malaysia ni yang melalui KPK ni harus mengatakan satu sesi yang libat urus untuk memastikan macam mana kita nak meyakinkan kepada EUDR bahawa ini merupakan salah satu hak milik yang sah juga untuk berwaris untuk NCR ini. So, dan untuk isu lain seperti bantuan kewangan dan sebagainya untuk berkebun kecil, termasuklah pensijilan percuma, berkebun kecil yang memiliki kebun kelapa sawit yang kurang daripada 40,46 hektar atau 100 ekar layak menerima insentif pensijilan MSPO secara percuma, dan termasuk juga insentif peralatan seperti untuk menampung kos peralatan perlindungan diri PPE dan rak penyimpanan bahan kimia. Terima kasih. Kubang Kerian. Baik, terima kasih. Saya ingin soalan tambahan saya ialah kita tahu bahawa ciri utama dalam MPSO 2.0 ini dia termasuk sistem digital traceability atau MPSO. Isu yang saya nak bangkitkan ialah soal pengiktirafan disebut tadi terhadap persijilan MPSO khususnya oleh EU. Apakah kerajaan berhasrat untuk memastikan ataupun ada perundingan secara resmi dengan Suruhanjaya Eropah bagi memastikan pengiktirafan penuh pada MPSO. Sekarang ini dia tidak ada pengiktirafan penuh, cuma dia menerima, tapi kita nak supaya satu pengiktirafan penuh dibuat. Yang kedua ialah tentang sejauh mana pengeksportan minyak sawit kita di luar Eropah, ya, khususnya bagi mengelak beban yang pas ditanggung oleh petani, oleh kita peladang-peladang di Malaysia. Terima kasih. Ya, YB Kubang Kerian MSPO, bukan MPSO. Okay, MSPO. So untuk isu MSPO ini, kerajaan seperti tadi saya mengatakan, kita juga host satu lawatan daripada ini Pesuruhjaya dari EU, TR ini, daripada Kesatuan Eropah ini yang untuk alam sekitar, daya tahan air dan ekonomi kitaran berdaya saing. Jessica Roswell, dia baru-baru ni beliau datang melawat ke Palm Oil Experience Center dekat Pulau Keri pada 5 September 2025. So lawatan yang seperti berikut adalah cara kita untuk engagement dengan Kesatuan Eropah supaya meyakinkan mereka bahawa sistem MSPO inilah yang sistem yang boleh memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh EUDR. So dan dari masa ke semasa kita melalui berbagai jenis meeting dan juga ini perjumpaan dua hala, kita juga semakin menuju ke arah untuk meyakinkan mereka untuk menerima ini sebagai satu keperluan untuk memenuhi keperluan EUDR ni. So dan selepas lawatan tu yang Pesuruhjaya EU tersebut beliau juga isu satu joint statement bersama dengan kementerian kita untuk mengatakan bahawa EU mengaku terima, acknowledge bahawa MSPO sebagai sistem pensijilan kemampanan yang sahih dengan sistem kebolehjejakan digital yang bertaraf tinggi, dan ini akan memudahkan pengendali untuk mematuhi EUDR dan memastikan minyak sawit Malaysia diimport secara sah dan bebas daripada penebangan hutan. Dan untuk pasaran-pasaran lain, Kesatuan Eropah merupakan pasaran kita yang ketiga terbesar. Yang pertama ini adalah India dan kedua adalah China, dan yang lain-lain itu adalah selain daripada Kesatuan Eropah dan juga US. So itu kita semakin mengambil pendapatan
pendekatan untuk menerokai pasaran terutamanya di Middle East dan juga negara-negara utara Afrika. Terima kasih. Untuk soalan nombor